العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك أنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sahabat, abang adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa abang semua sihat? Alhamdulillah. Sekali kita sebut alhamdulillah, Allah tambah nikmat. Tanda Allah sayang pada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, tanda Allah sayang kat kita. Ada lagi orang yang tanya habaq kita. Bila orang mai tanya habaq kita, apa habaq Pak Haji, apa habaq Tuan Imam, Ustaz, kita jawab alhamdulillah. Jadi atas pertanyaan itu kita jawab alhamdulillah. Allah iradah atas kita khair, kebaikan. Yani Allah Subhanahu wa taala nak bagi nikmat kat kita, asbab dia, sebab musababnya atas pertanyaan saudara kita tentang kesihatan kita, tentang ahwal kita, maka terjelmalah, zahirlah kesyukuran atas lidah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang tak mai tanya kat kita, Ustaz apa khabar, Ustaz sihat? Kalau tak tanya, tak sebut alhamdulillah. Syukur memang syukur, tapi bertambah syukur maka bertambahlah nikmat. Simpul saja. Begitu juga salah satu tanda Allah sayang kita, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu tanda lagi ialah masih lagi ada orang yang memberi nasihat kepada kita. Masih lagi ada orang yang memberi tazkirah kepada kita. Masih ada lagi orang sudi menegur kita. Masih lagi ada orang sudi memberi tunjukan ajar kepada kita. Yang ketiga, tanda Allah kasih. Ini antara tanda paling besar lah. Apabila hati kita masih apa? Belum jatuh miskin. Hati masih lagi kaya dengan keinginan, dengan kehendak atau keinginan mendengar nasihat-nasihat. Ada orang yang hati dia Allah tutup, malaikat datang pun macam itulah dia. Dalam Quran ada sebut. Kalau minta malaikat, tak nak Nabi ni dari kalangan manusia, kalau boleh Tuhan hantar malaikat, baru kami beriman. Orang kafir, musyrikin. Hati kalau dah ditutup, jangan kata minta nasihat. Kalau kita salah, orang bagi nasihat pun kita tak nak dengar. Itu maknanya hati sudah miskin. Jadi alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tanda hati tuan-tuan, mudah-mudahan hati saya pun sama juga, masih lagi memiliki aset mewahnya hati kita, masih lagi mahu bawa batang tubuh kita ini sekeping hati bagi tumpuan tawajuk, duduk dalam majlis ilmu, pasang niat, gantung niat dalam hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang duduk di depan ini mungkin jauh lebih muda, yang duduk di depan ini hanya Allah sahaja yang tahu amalan-amalan dia. Tuan-tuan duduk dengan sangka baik, mencari yang baik, ya, cari yang jernih, buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu tanda iman, tanda iman. Alhamdulillah, inilah musim di mana dah setahun lebih dah kat 2 tahun lah.
Sekolah tahfiz tak buka-buka lagi, pening kepala kami. 3 bulan, 4 bulan, dah masuk 4 bulan, 4 bulan dah ni. Dengar kata mungkinlah hujung Oktober, mudah 5 bulan. 5 bulan tuan-tuan, mengapai 20 juzuk, mengapai 20 juzuk 2 tahun, cuti 5 bulan, habis. Bukan senang. Kalau ngapai Quran, hafiz Al-Quran, bagi cuti 2 minggu cukup lah. Cuti 2 minggu, duduk di rumah, tak baca Quran. Balik 3 bulan paling kurang, ulang nak pergi ingat. Itu belum campur dia tengok lagi benda-benda yang tak elok, makan benda-benda syubhat. Jadi inilah ujian. Dan ini bagi saya juga antara ujian-ujian yang melucukan ialah inilah ini. Dia kena pakai ini sampai 4 set ni, soroban, spek mata dengan speaker, dengan mikrofon, dengan mask. Bayangkan tuan-tuan. Jadi set Google. Set Google. Ni mask, spek mata, soroban. Nak pakai kena angkat soroban, letak balik. Sebaik tak pakai helmet. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Kita ni, kalau kita ada sesuatu yang tak berapa kita berkenan, kena kat kita, atau yang sesuatu keadaan yang kita sedang harungi, kita sedang alami, tapi kita bersyukur pada Allah. Macam mana nak sebut Alhamdulillah? Dalam hadis, riwayat hadis, Nabi SAW ajar kita sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Bagi sesuatu benda yang kita tak berapa berkenan, cara sebut dia Alhamdulillah ala kulli hal. Apa keadaan pun, segala puji bagi Allah. Kalau benda tu berkenan kat kita, nikmat bagi kita, benda nikmat, ni'matun nafa', ni'matun naf'in wa ni'matun daf'in. Nikmat ada 2 kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Nikmat nafa', nikmat kita mendapat manfaat, faedah dari nikmat. Satu lagi nikmat terhindar daripada bala, terhindar dari penyakit wabak, terhindar daripada musibah, terhindar daripada fitnah, tuhmah dan fitnah, terhindar dari keburukan-keburukan yang kena kepada saudara atau orang lain. Ini namanya ni'mat. Ni'matu daf'in. Ni'matu daf'in. Apa dia? Nikmat terhindar daripada perkara yang tak diingini. Jadi kalau kita dapat nikmat, cara kita sebut Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sebut macam tu tak boleh ustaz. Tak ada masalah. Sebut Alhamdulillah je lah. Yang tak boleh tu kufur, berkeluh kesah, meromok rangat, atas dari itu merampui, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, musim ni, musim ujian ni, sebenarnya dia macam kita duduk di dalam kelas pembelajaran. Ini waktu, ini musim kita punya banyak waktu bersama diri kita sendiri. Betul tak tuan-tuan? Kerja daripada rumah, banyak waktu dengan diri kita. Dulu kita bekerja, banyak masa kenderaan kita perah, nun orang atas perah. Pukul 8 dah tercegat, pukul 7.45 dah tercegat dah di office depan pintu, balik pukul 2, balik pukul 4, balik pukul 5. Abang saya dulu kerja kat KL, duduk serendah sebelum Merawang rasanya, ke selepas sebelum serendah, rumah masa tu murah, tahun awal 2000. Pulang balik kat Kuala Lumpur serendah, kena jam, time balik pukul 5 sampai rumah pukul 8. Tu susah. Tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, musim ini banyak masa kita dengan keluarga, dengan diri kita. Sikit pening lah, sikit pening. Sikit pening. Tapi kita tengok
Bila kita mengharungi, kita mengalami situasi begini, kita semakin mengerti bagaimana hendak memaknai kehidupan. Dengan apa? Dengan mengamalkan mungkin amalan-amalan yang dulu belum sempat amal. Sangka baik, belum sempat amal. Bukan tak mau amal, belum sempat amal. Contoh, dulu kita tak banyak sangat baca hafal doa-doa perlindungan. La masya-Allah. Tiap-tiap waktu. Jadi malam ini saya bukan nak kupas buat fiqah ke apa dah. Kita bincang buat amalan sikit-sikitlah. Itu yang saya pandai, saya reti pun. Kita tuan-tuan apa-apa ibu keluar rumah, masuk rumah. Dulu baca doa apa? Dulu baca doa apa? Bismillah ya. Keluar bismillah, masuk bismillah, bagi salam. La pandai dah baca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada dalam satu hadis. Bismillah, hadis Imam Abu Dawud, hadis hasan. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهل بيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan nama Allah aku masuk rumah, dengan nama Allah aku keluar dari rumah, dan hanya kepada Allah aku berserah diri, bertawakal padanya. Bagi salam, masuk rumah. Keluar rumah membaca doa ni, masuk rumah membaca doa ni, dan banyak lagi doa-doa lain. Koleksi doa perlindungan. Dulu kita baca 3 kul tuan-tuan, lepas subuh, lepas maghrib, tidak. Dah tak pastilah buat tak buat. Mungkin nak bagi ringkas. Jadi dulu kita baca tapi tak tahu hadis ataupun apa dia punya dalil daripada amalan kita. 3 kul. Sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita baca 3 kul. 3 kul pagi dan petang. Allah akan lindungi kita. Boleh tengok dalam hadis. Jadi 3 kul jangan lupa lepas subuh, sebelum maghrib, lepas asar boleh baca. Kena baca. Sebab apa? Dia macam insurans, dia macam takaful, dia macam apa? Jaminan. Dia macam apa-apalah. Apa nama, macam security untuk kita. Qul huwallah. Kita macam-macam, dia macam-macam makan, bagilah. Nak jaga tak nak kena Covid ni kan. Kalau kena tu macam-macam dia beli. Hak yang telan jenis telan, hak yang jenis sedut, hak jenis spray pun jenis spray. Semua beli. Betul tak tuan? Tapi yang Nabi bagi ni kena lebih yakin. Kena lebih yakin. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wakil Allah di muka bumi, Allah adalah mudabbirul umur. Allah yang menjadikan semua benda, semua makhluk. Allah Ta'ala yang menjadikan sistem bagi setiap makhluk dia. Allah yang menjaga kita. Jadi kita, saya lah selalu fikirlah, tuan-tuan, kalau kita sakit kepala, kalau kita demam ataupun sakit kepala, hak mula-mula sekali nampak yang terlintas di fikiran kita, benda apa? Ini cakap kat diri sendiri lah. Tuan-tuan, bila sakit kepala, migraine apa, ataupun demam, mula-mula yang terbayang dekat kepala kita, dalam pemikiran kita, kotak fikiran kita, apa dia? Benda bulat ke? Benda lepek ke? Benda apa tuan-tuan? Abang bila tuan-tuan wali Allah tak nampak benda bulat. Benda bulat tu apa? Panadol lah. Sakit kepala, Panadol. Kita ada hubungan kita dengan macam adik-beradik dengan Panadol tu. Tapi kita lupa yang mencipta, yang menjadikan sakit tu singgah mai kat kita, Allah Al-Khaliq. Kita terlalu banyak cakap tentang makhluk sampai kita lupa tentang qudratul Khaliq, azamatul Khaliq, haibatul Khaliq. Kita terlalu cakap tentang, minta maaf semualah tuan-tuan, terlalu cakap tentang penyakit dan sebagainya. Benda SOP kena ikut, follow. Itu
Itu kena, itu wajib ikut. Tambah dengan nas-nas, dengan dalil-dalil dan sebagainya. Hatta kalau qiyas pun masih lagi dalam rumah dalil. Kalau qiyas pun masih dalam rumah dalil. Kalau ikut, kalau saya pakai ni, pergi mana pun pakai tuan-tuan. Jarak. Kenapa? Ikhtiar. Nabi kata kalau jumpa orang penyakit kusta, hendaklah kamu lari, firru kama tafirru minal asad. Hendaklah kamu lari seperti mana lari daripada singa. Lari bukan suruh jalan. Nabi tak kata jauhkan diri. Nabi kata apa? Nabi kata lari. Lari itu apa? Jaga jarak. Jangan dekat, jarak. Tapi Sayyidina Umar makan dengan orang penyakit kusta. Iman kita bukan iman Sayyidina Umar. Iman kita iman Firdaus. Saya anak nama Firdaus. Iman Firdaus ni, Masya Allah, duk berasa iman, berasa macam beriman, tapi kita lebih layak ditempelak oleh Al-Quran. Walakin qulu aslamna. Jangan cakap kamu beriman, dah, belum lagi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum lagi masuk iman dalam hati kita. Kalau kita beriman, tuan-tuan, saya cakap untuk diri saya, kita semua, kita semayang 5 waktu, tak pernah miss lah. Semayang 5 waktu, subuh-subuh tahajud jaga, macam-macam jaga. Kita berasa ni setan macam tu. Dia layuk, tahu layuk. Daun pisang tu dia layuk kan. Dia layuk atas hati kita ni, macam kita ni orang beriman. Macam beriman. Firdaus, kamu ni lah contoh orang beriman. Kamu memang ada iman. Kalau tak ada iman, kamu tak macam ini. Kita duk berasa macam itu. Sebenarnya kalau kita tilik-tilikkan hati kita, kehidupan amalan kita, dari sudut tauhid kita, dari sudut syariat kita, akhlak kita. Saya lah tuan-tuan, saya tak kenal tuan-tuan. Luar mungkin nampak lah pakai jubah serban, dalam saya tak kenal. Jadi tuan-tuan pun tak kenal saya. Jadi saya elok saya bercakap kat diri saya sendiri lah. Mulut saya dekat dengan hati saya, jauh dengan hati tuan-tuan. Jadi patut yang efek dia lebih pada hati saya sendiri lah. Sebab tu mengajar ni jangan niat ajak orang, nak basuh orang. Sebab apa? Tarbiyah tak akan berlaku pada diri kita. Pidato kita berapi-rapi, orang yang dengar merasa-rasa, tapi kita ni padam. Sebab apa? Sebab kita niat kat orang, bukan niat untuk diri sendiri. Tuan-tuan tengok amalan kita hari ini, daripada pagi ataupun minggu inilah. Minggu ini ada tak kita kata siapa-siapa? Ada tak tuan-tuan, apa-apa ibu tuan-tuan lah, tanya diri tuan-tuan, tengok diri sendirilah, tanya roh tuan-tuan sendiri. Minggu ini, tak payah kata minggu lah, ni hari ni pun cukup lah. Sabtu, Ahad, Isnin, ada tak aku mengumpat siapa-siapa? Tak ada mengumpat Ustaz. Saya mengumpat orang, saya tak ada. Kata ada lah. Kata ke orang ada, mengumpat tak ada. Kata Ustaz. Okey. Mungkin tak berapa nak ingat. Okey, dalam 3 hari ni ada tak sebut nama orang? Ada tak sebut nama siapa-siapa lah, tak kira dia beradik ke, kawan ke, jemaah ke, jiran ke. Ada tak sebut nama siapa-siapa dalam 3 hari ni dan kita nisbatkan dengan benda tak elok? Ada ke tak ada? Tuan-tuan tanya dari tuan-tuan sendiri, tak usah hangguk lah. Tak ada Ustaz. Alhamdulillah tak ada. Syukur. Kenapa? Kita lagi senang nak masuk syurga. Ada lah Ustaz, hari Sabtu hari tu kami bincang-bincang dalam mesyuarat. Topik mesyuarat hari tu adalah pasal sesuatu perkara, dan isu tu lah berkaitan dengan orang. Dalam mesyuarat tu duk kata pada dia ni tak patutlah macam ni, dia ni tak patut macam ni. Mengumpat. Kena faham definisi mengumpat apa dia. Syarat-syarat jadi harus ada 8 dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bab munakahat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami sebut 8 perkara. Disebut kaedah mengumpat. Kaedah mengumpat macam kita lah. Dulu saya rasa pernah sebut dah bab ni. Nak tengok iman kita tuan-tuan. Nak tengok iman. Sebab sahabat Nabi tanya, kaifa imanuka al-yawm? Nabi tanya pada sahabat, bagaimana iman kamu hari ini? Sahabat jawab, ana mu'min haq ya Rasulullah.
Saya ini mukmin sejati, tulen ya Rasulullah. Nabi SAW, kemudian Nabi kata, fa inna likulli haq, inna likulli haq haqiqah. Bagi tiap-tiap benar yang kata benar, tulen sejati itu ada hakikatnya, ada bukti dia. Buktikan, kata Nabi SAW. Jadi sahabat buktikan dengan apa-apa. Dia bangun malam, saya tak banyak ingatlah dalam hadis lama dah baca. Salah satu dia sebut, saya terbayang-bayangkan ahli syurga ziarah-menziarah. Saya terbayangkan depan mata saya, sentiasa terbayang ahli neraka dalam yang azab. Maksudnya hati dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya takut tentang lidah. Kita nak dia akan jadi mengumpat. Ini nak tengok iman kita. Tengok mengumpat. Masalah bila kita mengumpat, kita tak berasa dia mengumpat. Benar. Nah, dia contoh macam ni. Mungkin contoh ni agak kurang menyenangkan, tapi nak sebut bagi faham supaya menusuk hati. Sebab mengumpat inilah dosa yang Allah Ta'ala bagi tamsil, yang paling menjijikkan. Paling menjijikkan antara koleksi dosa, minta izin, antara koleksi dosa yang Allah bagi tamsil dengan tamsil yang sangat menjijikkan supaya kita berasa benda tu. Dan tamsil itu benda duniawi. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah suka salah seorang kamu bahawa dia makan saudara dia yang dah mati, daging saudara yang dah mati? Yang kita kata bangkai lah, mayat lah, makan mayat. Apa nama kawan apa dulu orang bagi apa? Kanibal, makan orang. Suku Batak dulu lah tak tahulah. Jadi tuan-tuan, Quran sebut nak bagi kita jijik makan daging orang mati, mayat, bangkai lah kita kata. Bangkai yang mulia kita ni, bangkai yang suci, bangkai mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Antara kemuliaan anak Adam ini, manusia ini, dia bila mati dia tak sama macam bangkai haiwan. Mulianya manusia, ahsani taqwim. Tapi nak abang kata makan bangkai orang, jijik tak? Allah, makan bangkai, makan mayat, Allah Akbar. Macam itulah mengumpat orang. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut, nak bagi faham tuan-tuan, kaidah mengumpat. Sekarang saya sebut apa kaedah dia, simple saja. Dalam bab kenduri pun ada juga kaedah dia, cuma lain istilah dia, lain konsep dia. Benda ni ramailah antara kita yang terlepas pandang dari sudut apa? Pendalilan. Dalil alhamdulillah tepat, tapi dari sudut ihsan, dari sudut apa dia punya disiplin atau tata cara tertib pelaksanaan, itu sangat penting. Ada kaedah-kaedah yang kecil, cabang-cabang seni kaedah yang tu perlu lihat. Babi sebut babi pun orang marah, tidak tuan. Padahal tak ada apa pun, tapi apa usah mencarut ni. Tambah kalau makcik-makcik orang sopan santun tu kan, sebut babi 2-3 kali, ustaz ni mencarut kah? Tak usah sebut babi, ustaz sebut khinzir. Sama je dua tu. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, la huwa ahwanu alaihim minal kalb au khinzir. Orang yang sombong, angkuh, takabbur, mereka dia itu lebih hina daripada anjing atau babi atau khinzir. Ikut dia punya grade sombong dia. Kalau sombong dia grade A, macam anjing, lebih hina dari anjing. Kalau sombong dia grade A plus, iaitu macam lebih hina daripada babi. Au tu atau, bukan waw. Jadi nak ceritanya, binatang khinzir ni sangat
apa? Menjijikkan. Memang Allah jadikan, ciptakan makhluk ini, khinzir ini sebagai ujian untuk manusia, ujian kita. Ya. Jadi kalau faman yadurra fi makhmasatin ghairu mu'ad, apa ya? Maksudnya kita diberi rukhsah, kelonggaran kalau ditimpa darurat, mudarat, nyawa lah khususnya, boleh tak makan babi? Boleh makan babi? Boleh. Halal, dia kata halal. Tak, bukan halal. Boleh. Harus. Halal benda haram tak jadi halal. Harus. Baik, nak cerita sebab ada kesamaan. Saya nak abang kena buat contoh babi ni baru faham umpat tu tak mana. Jadi yang kata boleh makan tu, kaedah mesti ada makan tu. Kaedah asal dari cabang kaedah besar ada apa? Ad-darurah tubihul ma'dhurah. Darurat mengharuskan kita mengambil benda yang mahdhuran, yang dilarang, yang diharapkan tadi. Ala qadriha, mengikut kadar darurat, mengikut kadar darurat. Kadar darurat banyak mana yang diperlukan untuk jaga nyawa, jangan mati. Nak jaga kelak supaya tak hilang nyawa tadi. Dia tak bolehlah makan banyak-banyak sampai kenyang. Tu tertib tu. Ala qadriha, ala qadri darurah, atas kadar darurat tu. Jadi tak bolehlah makan kenyang, tu satu. Yang kedua, tak bolehlah masak 3 rasa. Faham kan? Oh, harus dia kata, dia pun bubuh segala macam bumbu, Pak, bumbu. Ya, ada bumbu dalam beg, ada bumbu. Tahu? Ada rempah ratus. Tumbuk sampai baca. Buat gulai lemak, cili padi. Ada pula pokok ni, pokok bikayu, pucuk bikayu. Tak, dia kena ambil bahagian tubuh binatang haiwan tadi yang paling tidak nikmat, yang paling tak sedap. Setengah ulama kata ambil telinga tu, kunyah muka tu, kerana tidak boleh bernikmat dengan benda haram. Mengambil keharusan itu ada tertibnya. Jadi saya ringkaskan, bab mengumpat ini harus mengumpat, harus pada keadaannya, tetapi mesti dengan qadarnya. Mengumpat banyak mana nak cerita hai orang tu, banyak mana tu qadarnya, ala qadriha, mengikut kadar keperluan. Tu disebut dalam fiqh tu, dah sebut dalam kitab. So, Ustaz tunggu nak salin ataupun ceramah bagi kat kita, abang kat kita. Jadi tuan-tuan, kata Imam Ibn Hajar, al-awwal al-akhaf fal-akhaf. Ingat ni tu, ingat bab mengumpat, satu kaedah, cabang dari kaedah, sab kaedah al-akhaf fal-akhaf. Sebut tuan-tuan, al-akhaf, sebut al-akhaf fal-akhaf. Al-akhaf ni khafif ni ringan, khafif ringan. Al-akhaf hak paling ringan. Cerita kita nak selamatkan keadaan, terpaksa cerita buruk orang ni, terpaksa dedahkan aib dia, supaya orang lain terselamat daripada mara bahaya, daripada kesusahan, daripada kecelakaan. Kena cerita buruk dia ni, ustaz minta maaf. Pertama, tidak ada orang yang Islam yang ditimpa darurat, mudarat, sampai terpaksa mengambil harus makan babi. Tidak ada orang Islam yang walaupun harus makan babi, dia redha makan babi. Setuju tuan-tuan? Redha ke tak redha? Namanya Jadi nak cerita aib kawan, ustaz, saya bukan nak cerita ustaz, tapi terpaksa ustaz, saya nak selamatkan ustaz. Ustaz tak kenal dia ni, kami kenal dia ni. Kita kenal banyak orang lah juga, sebab kita tak kenal. Baru dia pun ada main kutip kat masjid, anak ngaji sungguh, mengaji di Indonesia, apa nak universiti apa nama, Allah selamat.
Bagus lah, keputusan anak pun bagus. Bapak dia main kutip sumbangan 2 tahun dah kami kutip kat dia, beribu bagi. Tahun ni main lagi. Pandai pula dia main hujung-hujung dah dekat nak close date, nak tutup dah, tak ada bayar yuran pengajian, sewa anak dan sebagainya. Jadi kami pun kutip dah 2000 lebih. Lepas tu kawan main. Jadi dia bawa surat tu dia sign sendiri, dia buat sendiri, sign dia tanda tangan anak dia. Dia bawa dokumen anak dia, tunjuk kat kita yakin, percaya dah tua dah, berjanggut, pakai sepukyah, bersopan santun, terpikat kita. Cakap dengan sopan santun, tak apa ustaz, kalau tak ada tak apa, ni semua rezeki Allah bagi. Tapi anak dia mengaji sungguh, tu yang seronok tu. Anak dia tak membawa, dia bagi agasan. Kami kutip 2000 lebih lagi. Jadi kita tak bagi. Sebab apa? Kawan abang ustaz, dia ni tak boleh pakai. Dia ni bohong. Oh, siasat punya siasat. Rupanya anak dia pun tak tahu bapak dia buat kerja, dan anak dia pun bapak dia tak bagi pun duit yang dulu. Dia bagi, saya tanya dia, ada tak bagi duit? Ada dalam 500 lah, tapi tak tahu dah duit apa. 500. Yang kutip tu beribu. Faham tuan? Ada setengah orang dia, orang macam ni bahaya. Kalau tuan-tuan ada pemikiran macam ni, bahaya ustaz. Tak usah duk kira sangat ustaz. Dah bagi tu bagi sudah. Kita jangan kira, jangan cari buruk orang, jangan cari aib orang. Kalau dah sedekah, dia sedekah, bagi dah bagi sudah, tak usah kira. Halalkan. Tuan-tuan, kalau pemikiran macam ni, dia tak boleh jaga tabung masjid, dia tak boleh jadi jaga kewangan institusi atau organisasi. Dia ni akan rosak amanah dia. Sebab tabung masjid ni duit kita ke duit umat? Duit umat. Dalam tabung kita ni mungkin berpuluh ribu orang bagi, kena minta halal seorang-seorang. Dan tabung masjid mesti digunakan mengikut atas nama dia. Tabung kebajikan, tabung musibah, tabung tahfiz, tabung apa-apalah, tabung balu, tabung janda, berhias dan sebagainya. Tentu dia kena guna atas nama tu. Wakaf lagi berat, tak boleh guna atas nama lain. Kalau tabung musibah kena guna pada yang berkaitan dengan musibah, kecelakaan, kesusahan. Tak boleh nak buat jalan ni banyak lagi lebih ni baki ni. Tak apalah, kita masuk lagi tabung am. Ini khianat. Dia tak mengaji, dia tak fiqh, dia tak faqih. Sebab tu kami di masjid ni orang terpaksa datang. Orang kita pergi baliklah pada doa tadi. Orang datang semak satu-satu dokumen. Ada seorang ustaz dia main, sahabat saya juga. Dia tengok kami semak, saya timbalan mengurusi dengan pengurusi lah, tengok ada dokumen. Orang main mesti semak. Sebab kalau tak semak memang terkena. Kalau duit kita sendiri bagi, halalkan. Tapi kalau duit orang, jangan kita menjadi sebab orang susah. Sebab duit dari bagikan orang yang menipu, alangkah indahnya kalau duit itu dapat fi sabilillah, di jalan Allah, buat pondok dan sebagainya. Memang Allah terima. Dalam hadis ada bagi kepada pelacur, dia terbagi pada pencuri, berompak pencuri, dia terbagi kepada siapa lagi seorang? Ada seorang lagi apa nama? 3 orang. Allah terima dan jadi asbab orang dia berubah. Itu duit siapa? Duit tabung kan duit dia? Itu duit dia tuan-tuan. Sebab duit tabung kena semak dokumen. Tengok ustaz tu main ceramah, kita ni tuan-tuan tak payahlah semak-semak sangat, dia kata. Ustaz tak payahlah semak-semak sangat, dia kata. Nak tengok sangat, bagi je nak bagi. Duit kita boleh bagi, duit masjid no. Semak betul-betul tuan-tuan. Sebab kalau kita salah bagi, kita kena tanya akhirat besok. Sebab duit tu orang bagi niat dia untuk masjid, kebajikan masjid, am ke khas ke apa ke, Allah akan tanya kita. Ini masjid antara yang terbaik. Saya tahu ni, saya biasa jumpa cikgu Haji Mustafa, kami biasa jumpa sembang. Biasa saya tahu masjid ni bagus. Ini cerita keadaan setengah tempat lah tuan. Kena amanah. Jadi balik pada tadi tu, hak cerita pasal babi tu, jangan marah tuan nak sebut lah. Sebab memang kita rasa tak senang kalau sebut. Tapi kalau kita mengumpat tak ada rasa apa, itu lagi patutnya lagi susah hati lah. Jadi mengumpat ni al-akhaf al-akhaf. Banyak mana kena sebut? Yang paling ringan dulu. Kalau dia ada 10 keburukan, ustaz, ni calon menantu ustaz ni, saya kenal ni ustaz. Saya bukan ada dengki apa, saya pun tak suka nak sebut, tapi saya takut apa-apa mudarat.
la darar wala dirar. Siap baca kaedah tu. Jadi saya terpaksa habaq kat ustaz. Budak lelaki ni tak sesuai. Tak sesuai ustaz. Ucapan ayat pertama yang disebut atas kaedah al-akhaf fal-akhaf, apa dia? Kata Imam Ibn Hajar, ajak kita, la yasluhu hadzal rajul li ibnatik. Wahai Pak Haji ustaz, laki-laki ni tak sesuai dengan anak perempuan ustaz. Saya kenal dia. Pak Haji ni orang mengaji, saya kenal. Sikit lagi jadi tok guru pondok. Jadi kalau Pak Haji kata tak sesuai tu, memang mengikut takrifan agama, syarat-syarat agama, kriteria agama. Saya faham. Baik ustaz, itu saja saya nak abang. Kalau saya kata Pak Haji, saya tak boleh nak terima. Kalau Pak Haji kata dia tak sesuai dengan anak saya, Pak Haji boleh bagi detail sikit. Baiklah ustaz, saya tak suka, saya tak reda pun, tapi ustaz dah, sebab nak mengelakkan mudarat pada keluarga ustaz, khususnya pada calon pengantin perempuan anak ustaz besok dah berkahwin. Bukan senang bila dah ikat. Jadi ustaz begini, dia ni ustaz kaki judi. Oh, no way. Kaki lain boleh, kaki bola aku boleh tarbiyah lagi katanya. Kaki judi, no way. Jadi cukup ustaz, itu je nak sebut. Saya tak sebut dah itu je. Okey, khalas, cukup. Itu saya cukup lah. Jadi tak jadilah mudarat, maksudnya putih lah. Tak jadilah benda tu. Cukup tak dengan satu? Ustaz, saya baru habaq satu, ada lagi 5 lagi ustaz. Duduk ustaz, jangan lari. Ada 5 lagi? Ada 5, ada 4 lagi kaki. Tadi baru kaki. Jadi kalau dia sebut lagi 4, wallahi tallahi billah mengumpat. Belum lagi kan? Dah masuk tu dah. Okey, khalas lah. Macam mana? Sampai cukup waktu kan? Ya? Sikit lagi. Okey. Rasa kat semua macam lewat sikit. Okey, 5 minit lagi. Terima kasih. Waktu kecederaan. Sekarang tak habis cerita mengumpat. Sekarang pening bala dia. Jadi kita ringkaskanlah bahawa semua benda ni ada tertib. Hatta kita nak pergi kenduri, dalam kenduri walimatul urus, walimah, jiran kiri kanan kan kampung tu jemput kita, serentak mai duduk depan pintu kita. Assalamualaikum ustaz, Abu dengan Ahmad. Ustaz, kami jemput mai rumah kenduri. Kenduri apa? Walimatul urus lah, sama darjat. Kalau seorang kenduri kekah, kenduri walimatul urus, memang walimatul urus dululah kita dahulukan. Al-aqrab fal-aqrab, al-aqrab fal-aqrab. Apa sebab kaedah dia? Pilih pintu mana lebih dekat dengan pintu kita. Kalau main-main dua-dua tu main serentak, jemputan tu serentak, tak kisahlah dia main depan rumah ke jumpa kat kedai bagi kad juga. Al-aqrab fal-aqrab. Siapa punya pintu lebih dekat dengan pintu kita, pi dia dulu. Di samping kriteria yang lain, tidak ada benda-benda lara, tidak ada benda-benda yang permainan alat muzik, ugiran, itu tolak pi, tak wajib pi. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, mengumpat itu diharuskan bila terdesak tanpa kita menikmati. Bukan nikmat, benda itu bukan nikmat. Jadi kalau kita mengumpat orang dalam 3-4 hari, dia terkata kat orang. Dan yang kedua, kata Imam Ibn Hajar sebut, yang kedua, hendaklah kita ceritakan benda itu kepada ahli islah. Kalau kita cerita ke orang tu, dia boleh tolong memperbaiki keadaan, ubah keadaan. Itu namanya ahli islah. Kalau kita pergi cerita buruk orang, aib seseorang tadi kepada orang yang tak boleh mengubah keadaan orang itu, maka itu namanya mengumpat. Balik rumah cerita kat bini kita. Bini kita boleh buat apa? Mah tahu dah ni jiran kita ni, Allah, abang tengok dia tadi, ya Allah, apa abang? Itulah. Tuan-tuan sebut tapi ni, tetapi satu kalimah aja.
berkaitan dengan akidah, tetapi itu berkaitan dengan syariat, tetapi berkaitan dengan akhlak, ihsan, tetapi boleh boleh melucutkan iman kita, tetapi boleh melucutkan syariat kita, mencederakan syariat kita, tetapi boleh merosakkan kita punya ihsan, akhlak kita. Ustaz, Abu ni memang bagus Ustaz, memang semua orang sayang dia, memang bagus, tapi itu dia nak abang pada baik ke pada tak baik? Itu namanya muqaddimah ghibah, atau paling kurang imarah ghibah, maksudnya bibit-bibit mengumpat. Tapi dia memang baik Ustaz, tapi itu kalau dia punya imalah sebut boleh. Tapi itu maknanya apa? Maknanya al-istidrak, dia nak sebut sebaliknya, pada positif kepada negatif. Itu dah nama muqaddimah mengumpat. Jadi kena hati-hati tuan-tuan, sebab kalau kita tak berasa apa kata ke orang, maknanya iman kita tak tahu tang mana. Itu yang kita kata aku beriman. Setan kata hang memang beriman, sembahyang jaga, zikir jaga, ngajak orang Quran, berdakwah, ceramah dan sebagainya. Rupa-rupanya belum beriman. Quran kata apa? Iman belum masuk dalam hati kamu. Yanis min a'malikum syai'a, amalan baik dengan amalan buruk campur aduk. Tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, banyakkanlah baca doa. Lepas solat jangan lupa ayat kursi. Tiap-tiap kali lepas solat, anda dubri kulli salah, tiap-tiap kali lepas sembahyang ayat kursi jangan tinggal. Maghrib, isyak, maghrib, subuh, sesekali lalu saya sebut yang daripada hadis-hadis yang sahih. Kemudian tuan-tuan nak buat hadis doa bismillah, yang doa daripada hadis bismillah nak buat, tuan-tuan nak qiyas ke apa kan terpulang, tapi ambil yang basic. Istighfar, at-tartib wal adat, at-tartib wal adat min as-sunnah, ba'dhuhuma min as-sunnah. Tertib dan adat dan tertib boleh jadi sunnah juga. Contoh lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Jadi lepas bagi salam nak sebut apa? Istighfar dulu kan? Itu tertib, itu sunnah. Lepas itu Allahumma antas salam wa minkas salam, itu tertib. Jadi ada tertib sunnah, ada tertib jadi sunnah, ada yang taklah. Ada bilangan pun sunnah, 33 kali, 33, 34, 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada dalam hadis 25 tambah la ilaha illallah. Adalah hadis 10 bi ayyihinna bada'ta, mana satu kamu nak mula subhanallah dulu boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar dulu boleh. Tapi oleh kerana turuk banyak rumpun hadis menyebutkan bahawa mula dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dah jadi tertib masyarakat kita, dah jadi tertib. Yang itu yang kuat, kita pegang yang itu. Tapi kalau Datuk Imam mula dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, jangan marah kat dia, mungkin dia pegang hadis yang satu lagi. Jadi tuan-tuan, banyaklah istighfar, Allahumma antas salam. Lepas maghrib, subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, itu ada fadilat dah. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 3 kali, dalam hadis ada sebut 7 kali. Kemudian baca apa? Ayat kursi hadisnya sahih, banyak riwayat hadis tentang ayat kursi. Al-Fatihah hadisnya dhaif, harus boleh, tak ada masalah, bukan sunnah. Baca Fatihah lepas solat bukan sunnah. Karena nak kata sunat dah masuk bawah hukum taklifi, mesti ada dalil hasan ataupun sahih. Kalau hadis dhaif tak boleh buat dalil, tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif di bawah hukum taklifi. Nak kata wajib ke sunat ke dia hadis dhaif tak boleh, melainkan ada rumpun, ada syawahid dia dan sebagainya. Jadi kemudian ayat kursi, lepas itu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doa berjamaah beramai-ramai. Di mana kedudukan doa? Kami buka lagi kitab fiqh, ngaji hadis dan sebagainya. Jadi susunan ini tertib itu harus benar dengan amalan. Kalau sebaiknya, kalau kita tinggalkan amalan yang dari hadis-hadis sahih yang Nabi kata tiap-tiap kali lepas, yang sahabat kata Nabi buat selepas tiap-tiap kali lepas solat, tiap-tiap kali lepas solat, tiap-tiap kali lepas solat Nabi baca ini, tiap-tiap kali lepas solat Nabi baca ini, tiap-tiap kali lepas solat Nabi baca ini.
Jadi tuan-tuan, doa kita lepas salat secara berjamaah itu tidak disunnatkan, melainkan apa? Di bawah lindungan payung adat. Innama tu'tabarul 'adat idza qaradat aw ghalabat. Al-'adah muhakkamah, tradisi yang bagus, amalan yang bagus. Ada asal, tak ada masalah. Doa berjemaah, angkat tangan ramai, tak ada masalah langsung. Sedikit masalah, ada sedikit masalah kalau kita ayat kursi tak baca, zikir tasbih 33 kali tak baca, Allah mata salam tak baca, dan sebagainya. Tapi kita buat doa berjemaah panjang-panjang, wahal yang Nabi suruh buat sahih, yang sahih-sahih ini kita tak buat, sedangkan yang doa panjang-panjang kita buat. Maknanya ada sedikit khilaf apa yang patut kita buat, jadi kita dahulukan. Jadi kalau saya lah pribadi saya akan buat semua sampailah zikir la ilaha illallah la syarika lah. Ada lagi doa yang Nabi baca, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la radda lima qad wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tak kali lepas banyak Nabi baca. Jadi kalau nak tinggal mana-mana amalan yang sahih warid dari Nabi lepas sembahyang, nak tinggal amalan, lebih baik tinggal doa berjemaah. Itu disiplin. Buat tak buat tu kita disiplin dari kita. Kita buat, kadang-kadang bagi salah astagfirullahalazim, Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tak buat yang sahih-sahih, tapi yang doa tu tak disunatkan. Kalau disunatkan itu ada juga yang kata sunat, itu pun kerana asal daripada amalan-amalan yang ada dalam tu. Itu saja, itu bahas panjanglah. Cuma ini ingatan untuk kita bahawa tertib boleh jadi sunnah, al-adat, bilangan-bilangan, sukatan-sukatan amal pun boleh jadi sunnah juga. As-sunnah muqaddam, as-sunnah muqaddam. Sunnah itu didahulukan, as-sunnah didahulukan atas amalan yang lain. Hatta saya pun semak semua, termasuklah pandangan ulama-ulama atau mufti Saudi dan sebagainya. Dah disebut, dia pun sebut dalam fatwa, dalam website saya tengok, saya semakkan. Hatta Syekh bin Baz pun disebut bahawa orang tanya pada beliau, boleh tak berzikir dengan zikir sendiri punya lepas solat? Dia kata boleh, tak ada masalah. Lepas kamu amalkan yang sahih, lepas tu kamu nak zikir beribu-ribu, zikir pergilah, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, tuan-tuan semua orang baik-baik. Saya bila duduk depan ni, saya duduk rasa diri saya yang teruk sekali, yang paling tak elok lah. Jadi saya perlu memperelokkan diri saya sendiri. Salah satunya apa? Qulu qawlan sadida, bercakap benda yang benar, bercakap benda yang tepat. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan islah amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Itu janji Allah ila akhir ayat. Cakap benda yang baik, benda yang tepat, benda yang betul. Pilih ucapan, pilih apa kita nak cakap, pilih apa kita nak letak atas lidah kita. Allah Ta'ala akan islah amalan kita, Allah akan ampun dosa kita. Simple saja. Semua orang nak jadi baik, nak amalan baik, nak Allah ampun, pilih ucapan apa yang nak diucap, pilih topik untuk diperbualkan. Wallahu waliyut taufiq wal huda. Saya dah lebih 3 minit rasanya. Minta ampun, minta halal tuan-tuan lah. Kuliah singkat, redha je lah. Mudah-mudahan Allah ampun kita tuan-tuan. Tak ampun, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.